Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam Saidul Ayam. Dan kita bersua di petang hari Jumaat yang mulia ini, 28 Rejab bersamaan 12 Mac 2021 ya. Dan ini merupakan kemunculan kedua kami menerusi program ABSD. AB tanya, SD jawab. Okey, dan sebagaimana anda ketahui, setiap minggu kita akan tampilkan topik yang berbeza dan minggu ini topik kita tidak kurang menarik. Tajuknya ialah sayangkan anak, tayang-tayangkan. Macam salah dengar je. Dulu ya, sayangkan anak, tangan-tangankan. Tapi law ni pula, sayangkan anak, tayang-tayangkan. Okey, dan kalau anda ingin ikuti kami secara live, boleh ikuti kami di IB Channel, ya, di FB Live, dan juga anda boleh ikuti secara serentak di Syamsul Amri Ismail Official. Okey, kalau saya tanya soalan tak ada orang nak jawab macam mana ya? Jadi saya nak alu-alukan sparring partner saya iaitu SD. Assalamualaikum SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Amy? Okey. Alhamdulillah, okey seadanya. Okey, baiklah. SD, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama dalam ABSD ni. Dan hari ni kita nak kupas topik yang agak menarik. Ya, kita nak cakap tentang social media lah yang ada sangkut pautnya dengan anak-anak. Okey, sayang anak, tayang-tayangkan. Saya rasa semua orang lah, kita ni sebagai manusia memang menjadi fitrah, kita semua suka anak-anak, kanak-kanak, bayi. Kan kalau kita tengok kan kalau boleh pipi dia rasa kita nak cubit-cubit, kita suka tengok gelagat dia, kecomelan dia, mungkin juga dengan keletah dia yang dikongsikan oleh ibu bapa mereka. Jadi kalau kita tengok semua orang suka. Jadi apa salahnya kan? Jadi sejauh mana sebenarnya ibu bapa boleh tayang anak di social media? Okey, terima kasih. Sejauh mana? Ini belum lagi soalan soalan daripada penonton pendengar kita lagi. Ni Betul? baru soalan warm up nama dia. Jadi kalau kita cerita salah ke tayang anak ni sejak bayi dekat social media ni, boleh nak tayang. Boleh nak tayang, salah, tetapi apa niat kita? Mungkin sekadar kita nak menzahirkan kepada semua, mungkin memohon semua orang dapat mendoakan agar anak tu sihat. Okey, mendoakan kesejahteraan anak. Mohon sangat kawan-kawan semua saudara mara mendoakan dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Sebab anak-anak sekarang pada hari ini banyak sangat komplikasi dalam tempoh baru-baru lahir tu. Jadi guna setakat untuk itu, tetapi bukannya untuk tujuan alhamdulillah saya dapat anak lagi kan. You all doakanlah. Kadang-kadang ada setengah tu bila sampai dia kita boleh nampak ada orang sampai satu tahap dia seolah-olah macam nak menunjuk-nunjuk, seolah-olah macam dia seorang je. Alhamdulillah anak telah pun dilahirkan di hospital, sebut pula tu hospital swasta yang mahal-mahal ni kan. Alhamdulillah mujuk ada insurans. Nak beritahu pula dia ada insurans kan. Lepas tu sampai satu tahap kita kena ingat ada 3 penyakit hati yang paling bahaya sekali dekat sini. Pertama, ujub, iaitu ujub ni terasa diri tu hebat. Aku ada anak dah rupanya, orang lain tak tahulah kan. Aku kahwin rupanya dalam tempoh setahun dah dapat anak. Aku dengar yang seorang tu kahwin dah berpuluh tahun tak dapat anak lagi. Dia terasa dia hebat. Dengan semuanya rezeki Allah. Yang kedua, dia jadi riak sebab dia menunjuk-nunjuk dekat orang. Kan? Setiap hari tunjuk pasal anak dia. Tolonglah, tak payahlah sampai hari-hari. Kan? Mungkin ada benda-benda penting nak share dengan semua orang. Dan begitu juga dia jadi takbur, kan? Menjadi rasa macam kalau orang tak ikut cara dia didik anak, mungkin orang lain takkan berjaya. Macam tu sekali lah. Yang tu dia kena hati-hati. Jangan sampai ke tahap itu. Sebab ada orang yang kita tengok dalam mendidik anak-anak ni, dia kononnya dia tunjukkan. Tapi ada orang yang ikhlas, dia share. Tuan-tuan dan perempuan pada semua, saya macam anak saya ada masalah dengan membaca. Ketika dia umur 3 tahun, 4 tahun dia masih lagi tak boleh baca, maka apa saya buat? Saya gunakan flashcard. Saya tunjukkan macam ni. Saya tunjukkan macam ni. Ini sebagai contoh, video dekat bawah boleh tengok macam mana, tapi kita kena sabar.
insya-Allah anak-anak kita akan dapat membaca. Itu bukan Ya. berkebanggaan sebab anak dia ada kelemahan dan dia tunjukkan cara dia kongsi. Mungkin ada orang lain ada masalah yang sama pun boleh gunakan kaedah yang sama. Contohnya, wallahu a'lam. Ya. Okey, baiklah, kita mengalu-alukan maklum balas dan juga reaksi daripada penonton-penonton kita. Ramai yang bagi salam ni, SD, Nur Hafizah, Memang dia bagi Nurizan salam, dia Ahmad. rajin bagi salam. Soalan buang, Ya. bagi salam. Soalan. Bagi salam Okey, baiklah. Anda juga boleh panjangkan apa-apa kemusykilan, kesoalan ataupun anda nak kongsi pengalaman anda di talian hotline kami iaitu 014 30 10 10 2. Senang nak ingatkan Okey, nanti saya akan panjangkan kepada SD. Okey SD, dalam erti kata lain maknanya tak salah kalau kita nak kongsi kegembiraan, bagaimana kita mendidik anak kita membesarkan anak kita dan kecomelan anak kita. Cuma kita kena selektif. Maknanya tak bolehlah kita nak post, nak punggah setiap-tiap hari, nak tunjuk segala-gala bagai. Hanya selektif saja. Adakah itu yang sebaik-baiknya? Dalam hal ni selektif tu saya setuju. Saya setuju. Menunjuk perkembangan anak-anak kita kena hati-hati. Sebab apa? Kadang benda tak ada apa-apa pun. Yang paling bahaya sekali adalah kita kena ingat bukan semua orang ada niat suci macam kita. Ada orang dia stop tengok media sosial kita dengan niat-niat yang jahat. Malahan kita siap beritahu, alhamdulillah sekejap lagi 10 minit lagi nak pergi ambil anak. Okey, start kerja kereta, saya nak pergi ambil anak dekat sekolah menengah, sebut pula sekolah mana. Biasalah dia, anak saya ni alhamdulillah anak yang baik, dia akan tunggu dekat bus stop je. Okey, pergi, rupanya orang lain dah ambil anak kita dulu. Nampak? Benda ni kena hati-hati. Kadang kita bukan semua benda semena-mena kita boleh share, tak perlulah sampai nak beritahu nama sekolah, nak beritahu rumah kita, nak tunjuk rumah kita macam mana kan. Sebab kita kena macam komen tengok komen tu Nazila Naini pun beritahu kan. Kadang-kadang orang cemburu tengok orang lain ada anak yang sedangkan ada orang lain yang belum ada rezeki lagi. Jadi jangan kita nak show off sangatlah sebab kita kena ingat begitu juga kadang orang tu mungkin ada anak macam kita. Tapi rupanya anak itu disayangi oleh Allah lebih, Allah jemput nyawanya dulu. Jadi sensitivity ni masyarakat kita kena ingat. Jadi apa tujuan kita kongsi? Ada setengah orang pernah cakap dengan saya, media sosial kita, suka hati kita lah. Yang itu silap lah. Silap. Itu sebabnya, jangan lupa saya pernah sebut. Nabi pesan, dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya, penjara ni kita ada peraturan kita, bukan semua sesuka hati kita. Apa kita cakap, apa kita buat, apa kita nak share, patutnya kita gunakan akal fikiran kita. Bukan semua benda semena-mena kita boleh share. Kan? Jadi itulah yang perlu kita perhatikan. Berhati-hati, jangan kita tengok sebelum kita tekan post, kita baca sekali lagi. Okey tak konten kita ni? Ada tak rasanya dia akan menggores hati dan perasaan orang lain? Contohnya. Jadi kalau kita yakin benda tu okey dan memang niat kita, ya Allah, cakap sebelum post, ya Allah, aku niat ni baik, ya Allah. Aku bukan niat nak nunjuk-nunjuk dan riak dengan anak aku, ya Allah. Mudah-mudahan ada yang terbaik. Tekan. Macam itulah. Jadi makna kata tu hati-hati supaya memang selektif ni penting kan. Memilih yang penting sekali bukan selektif dari segi apa kita nak post, tapi pilih post yang benar-benar beri manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Jadi apa pun yang kita buat ni kena berpada-pada juga Okey, ini kepada rakan-rakan FB kita. Cuba bagi Kak Akak ni signing. Bagi like dan juga share. Ajak ramai-ramai ikuti bual bicara kita ni tentang topik yang menarik, sayangkan anak, tayang-tayangkan. Okey, ni SD. Ada di kalangan parents, dia paparkan anak-anaknya, diibaratkan macam album tapi dia share dengan semua orang. Okey, contohlah bila tiba masa dan ketika dia buatlah photoshoot. Saya tak tahulah sama ada SD pernah nampak tak photoshoot yang saya rasa macam saya pun tak terfikir dia berbual anak tu dalam raga atau dalam keadaan kedudukan dia macam dia tidur, comel kedekut macam tu kan. Dan saya rasa
bukan sesuatu yang agak murah lah, bajet besar juga tu kan. Dan juga untuk majlis-majlis event seperti mungkin cukur jambul ke, akikah ke, tapi dia dipaparkan dalam bentuk bermewah-mewahan. Ya, bermewah-mewahan. Bagi saya lah macam anak tu elok je tidur. Peduli apa, aku tak tahu apa-apa apa kan. Tapi dipaparkan dengan bermewah-mewahan. Jadi ini juga merupakan sesuatu yang tak berapa sihat. Setuju tak, Azri? Saya sangat setuju sebab contoh Nabi sebut waktu kalau selepas anak lahir, selepas anak dilahirkan, kita disunatkan memberi nama yang baik-baik pada hari yang ketujuh. Benda yang kita ini benda sunat lah, benda-benda sunnah yang kita kena buat lah. Pertama bila lahir saja, lahir-lahir je kita kena tahnikkan dia dulu. Tahnikkan dia dalam tempoh jangan lama sangatlah, ada 2-3 hari kita dah boleh tahnik. Cari orang yang baik-baik untuk tahnik. Tahnik ni maknanya belah bibir. Belah bibir bukan belah dengan pisau tau. Belah dengan buah tamar. Dengan buah tamar. Cari imam, kalau lelaki cari imam, kalau perempuan cari ustazah. Kalau imam tu, ustaz tu cari ustaz atau imam yang tak merokok. Kan kena nak merokok kan rasa downhill pula kan. Tak pasal-pasal budak tu. Ada imam yang merokok dia mengkerut muka baby tu kan. Tengok dulu bibir dia lebam ke tidak Iya, kemanisan kurma nak bagi dekat budak tu. Kemudian masuk hari ketujuh. Masuk hari ketujuh, kita disunatkan untuk kekahkan anak tu, bagi nama yang baik-baik. Bagi nama baik-baik tu sebab saya macam anak-anak saya, semua sekali anak-anak saya, memang takkan kalau keluar pada hospital tanya siapa nama baby ni, belum tahu lagi kata. Panggil baby je dulu. Nak bagi nama apa? Cadanglah, terpulanglah nak bagi cadangan. Jadi hari ketujuh baru bawa borang tu pergi dekat jantah pendaftaran untuk registerkan nama dia yang kita rasa sesuai. Sebab Nabi kata disunatkan hari ketujuh bagi nama baik-baik. Akikah. Kita disunatkan untuk akikah ni adalah tu bezanya akikah dengan korban. Macam korban kita disunatkan bagi daging mentah pada orang. Tapi akikah kita disunatkan masak manis. Masak manis tu jangan pedas sangat supaya orang boleh makan. Dan kita agih-agihkan pada orang lain. Tapi masyarakat Melayu nak mudah, dia buat kenduri akikah. Buat kenduri akikah, kan? Akikah. Buat kenduri akikah tu termasuklah cukur rambut. Cukur jambul tak ada, rambut. Cukur rambut. Orang kita nyebut cukur jambul. Tak ada mana. Kan? Jadi cukur rambut. Cukur rambut, kita mesin, kita tadah. Sekarang senang, mesin kat kedai gunting tu tadah. Lepas tu bawa kat kedai emas, timbangkan berapa berat dia. Berat dia dengan kadar emas sekarang ni, sedekah kat masjid, sedekah kat anak yatim ke, tak kisah. Bagi. Jadi, makna kata, yang sunnahnya apa? Yang sunnahnya kita bagi makan. Lagi macam saya pun kadang-kadang, saya suruh mak saya masak manis-manis, kita agih-agih yang bagi kat jiran tetangga. Tapi bila buat kenduri, bolehlah sebab anak muda. Kita nak bagi-bagi tu, kita panggil, mana makan asal sikit, mana yang ada. Daging kekah ni memang sedap. Manis, daging fresh, baru semelik. Tetapi, bila sampai satu tahap, dia siap ada pelamin pula untuk baby ni. Lepas tu sampai tahap berbelanja, bukan bunga telur. Orang dulu bunga telur je. Sekarang bunga telur dengan telur-telurnya, dengan apanya macam-macam. Dengan bapak sekali telur semua ada. Dengan kemahnya. Dengan buah ni yang kita tak nak. Bermewah-mewahan ni bukan amalan sihat. Allah Ta'ala tunjukkan apabila kemewahan yang terlampau menjadi-jadi, kita tengok saja bagaimana masyarakat, ini mungkin lari sikit lah, kita tengok selain pada kekah, kita tengok macam mana orang buat open house, sampai dah habis Syawal pun tak habis lagi open house. Jadi makna kata, ni sebab tak lama lagi nak Ramadan, sesuai lah usik sikit. Jadi, bila bermewahan, Allah tunjukkan datangnya virus corona. Masa tu barulah semua tanya, kalau kita tak buat kedui tak apa Oh, rupanya sunnah. Baru tahu, sunnahnya hanya bagi daging saja yang kekah ni tadi. Jadi itulah sebenarnya. Jangan kita berlebih-lebihan. Jangan bila berlebih-lebihan ni menjadi apa? Penyakit hati. Jadi sombong. Jadi takbur membawa balik apa yang saya telah explain mula-mula tadi yang akan membawa kepada dosa. Tak pasal-pasal aja. Niat kita tadi sebenarnya nak yang baik-baik kan? Jadi itu yang paling penting kita lah. Tak sah mewah-mewahan. Apa hal kita sampai ni? Esok anak kita tu besok kan? Anak kita besok kita nak buat nak buat contoh lah. Kita buat sekarang lah. Contoh kita buat kekah. Kita buat beria ni. Sebab PKP dah jadi PKPB. Kita pernah jemput orang ramai. Siap bagi 3 shift. Untuk kawan-kawan, untuk saudara mara pukul 9 sampai pukul 12. Lepas tu pukul 12 sampai pukul 3 untuk
untuk kawan-kawan, lepas tu malam tu untuk adik-beradik yang rapat-rapat semua datang. Contohlah, sudahnya besok tiba-tiba besok datang hari korban. Kau join korban tak? Tak kot. Puncanya apa? Dah berhabis hari tu untuk akikah. Nampak tak? Contohnya lah. Jadi makna kata tak sah kita berlebihan. Al-mubazirin akhwatu syaitan. Maknanya orang yang membazir ni sedara dengan syaitan. Jadi tak sah lah kita nak pasal-pasal nak declare sedara dengan syaitan ni. Jadi apapun niat yang baik-baik dan kita cuba kejar yang sunnahnya. Kadang-kadang ada orang buat majlis kekah, baik kena alhamdulillah dapat bagi dia makan kan. Dia terlupa sunnahnya apa. Dia lupa sunnahnya apa. Wallahu a'lam. Okey, kita ada maklum balas ni daripada Liza. Katanya bila berlebih-lebihan tunjuk kita yang tengok ni akan ada prasangka yang dok baik. Boleh tak kalau SD ulas sikit macam mana nak buang prasangka yang tak baik itu? Kita yang melihat ni. Pada orang tu dia bukan nak menunjuk pun. Dia nak share je. Lepas tu jangan lupa like. Macam tu lah. Tapi saya pernah tengok ada satu orang memang kaya lah. Tapi dia buat kemah biasa je. Tak adalah berskala-skala sangat lah. Biasa je kemah tu. Kemudian bila datang bila dia datang kat tu kenduri macam biasa je, datang hidang ambil, tak adalah beriuk sampai kambing tu berguling-guling tak ada. Bila orang datang ambil makan, duduk buat suasana pun memang nampak sederhana. Tapi rumah dia besar lah, memang nampak cantik lah rumah dia, memang orang kaya. So maknanya dalam keadaan ini sebenarnya kita sendiri yang menyumbangkan kepada prasangka tu. Nampak Contoh Kak Ebi, saya pernah bawa satu senario. Seorang lelaki datang pergi ke restoran Cina. Kan dulu kopi tiam ramai orang lepak kat kedai Cina ni. Orang tu dulu. Dia minum kat kedai kopi tu, kedai-kedai Cina ni. Cina Hailam lah, jenis Cina yang tak makan bab satu ni. Kan? Jadi Cina ni, dia pun hidang, dia bagi air, dia memang tukang bancuh air, dia semua orang Melayu. Lepas tu tukang masak pun orang Melayu. Jadi toke dia saja duduk kat cashier. Yang Cina ni. Jadi bila dia hidang minum, ada satu cawan tu, dia tulis dengan jenama arak lah, bukan yang saya pegang ni lah, jenama arak. Jenama arak ni dia nampak di dalam. Nampak di dalam, dia tak payah sebutlah jenama dia. Dia kan awak cakap dia saja pula program kita. Okay. Jadi jenama arak tu, kemudian diisi air TO. Bila minum air TO, dia kata, orang akan nampak macam arak, betul tak? Jadi bila orang lalu, dia minum arak lah. Nampak tak? Ayat tadi, macam mana nak elakkan prasangka, betul tak? So maknanya sekarang ni, dalam hal ini, ya Allah tak sangka dia minum arak. Orang cakap, orang tak tahu tu air TO. Orang tak tahu pun tu air TO. Orang sangka dia mesti minum arak ni. Dalam hal ini, orang yang guna cawan tu pun sebenarnya pun subahat sama dalam dosa tu. Jadi dalam hal ni, kalau kita, okey, mestinya tolong tukar cawan lain, saya tak boleh pakai. Tak apa, ini cawan tak ada pakai punya. Ini cawan tak ada pakai isi Arab punya. Tak tukar cawan lain. Cari cawan lain. Itu tanggungjawab kita. Sebab untuk mengelakkan fitnah. Macam tu jugalah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala dah beritahu, janganlah sekali-kali kalian berprasangka, kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Yang wala tajassasu, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam hal ni bukan cari, kita yang tunjuk. Jadi makna kata dalam kenduri pun macam tu. Kenapa sampai orang cakap dia ni Allah membazir je sampai ni? Maksudnya apa? Orang ni menggambarkan demikian. Mungkin kita mampu, kita ada duit kan. Saja gift, free gift orang datang kenduri, pak ambil. Orang bagi macam KAB, bayang KAB datang, dia boleh bagi RM50 seorang. Dia bagi RM50 seorang. Contohlah kan. Dia bagi RM50 seorang. Wah. Lagi banyak pula dia bagi aku daripada aku bagi dia. Contoh macam tu kan. Jadi benda tu mungkin boleh menyumbang. Dia bukan tak mampu bagi. Tapi duit eloklah sedekah kan. Tetapi bagi sedekah ni, kalau paling baik sekali, sedekah yang bersasar. Iaitu bagi pada mereka yang memerlukan. Betul. Nak bagi pun bagilah kan. Tapi istilahnya sekarang ni, kita mungkin menunjukkan satu keadaan, kau tengoklah tu, semua mahal. Tengok budak-budak yang di tempat. Itu caterer hotel tau. Bukan caterer mamak. Caterer hotel dah panggil. Hui, dia kata, nampak tak? Untuk benda apa? Untuk benda nak tunjukkan pasal kenduri kekah anak aja pun. Anak pun dah boleh berlari masa tu. Anak dah besar panjang dah boleh berlari kan. Jadi itu contohnya. Wallahu a'lam.
Okey, itulah dia antara contoh lah yang boleh kita fikir-fikirkan. Cuma satulah, kita nak berhenti rehat sekejap lagi. Cuma satu saya nak sebut, sepanjang ingatan saya lah mengenali SD, saya tak pernah tengok wajah anak-anak SD. Tak, memang begitu ya SD? Ada Facebook ada, tapi Ada. Facebook personal Tapi family adalah. Tapi saya bukan nak war-war, termasuk Ha. isteri saya, termasuk anak-anak saya. Memang saya sayangkan mereka dan saya memang explain kat dia orang sebab saya tak nak tunjuk. Sebab apa, bila kita tunjuk ni kadang macam saya paling risaukan adalah pertama penyakit ain. Penyakit ain orang lain. Orang cakap macam ni, tapi orang siapa yang ni ke isteri Ustaz, ya Allah cunnya macam tu kan. Ni ke anak Ustaz, ya Allah Ya dah tunjuk dah Allah, jumpa, handsome-nya. alhamdulillah macam tu. Macam bapaknya Sekarang ya, bapak dia. handsome. Okay, terima kasih. Terima kasih Kak Abi menyebabkan saya terlupa poin saya. Tapi betul, tapi sebenarnya itu sebenarnya dah ada juga macam gambar saya dengan adik-adik saya, dengan mak saya kan. Tetapi gambar-gambar ni semua adalah, cuma pada saya dalam hal ini sebenarnya sebab saya sayangkan dia orang, saya nak jaga juga buat keselamatan dia orang sebab hari ni banyak sangat benda-benda khianat dekat belakang kita kan. Tetapi yalah, kadang-kadang ada juga bila menyebabkan mungkin sebab saya ada dengar lah ada pasangan yang bergaduh sebab kenapa abang tak post gambar saya, kenapa tak post gambar anak-anak orang lain tu, semua post gambar anak-anak dia pun semua kan. Sebenarnya pada saya dalam hal ini sebenarnya masing-masing. Pada saya kita nak share untuk apa? Adakah tujuan kita apa? Kan? Contoh, alhamdulillah anak aku dah berjaya khatam Quran. Oh, anakku telah pun ni tak. Sebenarnya pada saya yang itu kita ni lah, yang itu kita. Maknanya terpulang pada niat kita. Itu sebab macam tapi contoh kalau lah kalau untuk share dengan kawan-kawan tak apa tapi bukan untuk umum lah. Tak ada masalah. Bukan untuk umum, saudara mara okey lah. Macam contoh macam saya tengok contoh satu lagi kan, macam contoh lah paling simple lah. Ada orang cakap, Ustaz kenapa Ustaz tak bawa kereta besar? Kenapa Ustaz bawa kereta kecil ni Ustaz? Ada kat rumah. Salah satu sebabnya adalah saya paling takut dengan hati saya. Saya takut sampai bila saya naik kereta yang besar sikit, sedangkan kereta kecil tu saya boleh naik. Kadang bila orang naik kereta besar, kereta kecil tu dah terdesak pun naik kereta kecil. Tak, kereta kecil tu saya dah keras kena. Ni kereta untuk ni, ni kereta untuk ni, ni kereta untuk pergi kalau ramai-ramai. So kita dah ada dah pembahagian dia. Jadi itu yang penting. Ya, itu yang penting sebenarnya. Yang penting kita tahu hati kita. Dan kita kalau boleh ambil sikit tu soalan tu Kak Abi, apa tu? Tadi ada satu soalan yang dikena marah tu tadi mana Kalau boleh kita baca sikit. Okey, ni Kak Noh. Kak Noh pernah dimarah oleh adik sendiri kerana post gambar anak saudara di FB. Kebetulan masa tu anak saudara pernah masuk hospital tapi umur anak saudara dah hampir setahun lebih. Kebetulan nak minta doa dari sahabat-sahabat FB. Adakah perbuatan Kak Noh salah? Niat dia begitu. Ataupun dia kena hashtag. Tolong doakan, jangan anggap bukan-bukan. Ke macam mana? Macam ni, dalam hal ini sebab macam saya kata tadilah, ada orang dia suka menunjukkan perkara tu, semua nak share. Ada orang ni pula hari-hari nak share berapakah kadar kematian hari ni, berapa kes baru COVID hari ni. Dia nak jadi orang nombor satu. Macam dia sepupu dengan Tan Sri Noh Hisham kan, yang hari-hari mengumumkan tentang jelmaan COVID. Jadi dalam hal ni sebenarnya kita kena hormati. Anak itu adalah hak dia. Jadi kalau sekadar kita nak, tu sebab ada setengah orang dia hanya tunjuk gambar bulan yang apa tu, bulan sabit yang dekat pintu masuk, buat kecemasan tu je. Doakan adik ni kepada ni sebab kita tak nak image tu, tak nak. Sebab seolah-olah nampak seolah-olah macam kita, mungkin pada dia segan. Seolah-olah dia nak beritahu satu dunia yang dia sedang mengalami masalah. Itu dah salah satu tanda-tanda orang beriman, Nabi kata adalah dia menyembunyikan kesedihannya daripada orang. Maknanya dia hanya merujuk pada Allah je. Itu sebab dia tak nak, dia takut orang, ni nak minta simpati lah ni. Dia sebab nak minta ni, lepas tu tiba orang nak bagi, lepas tu dia tak boleh sanggup, dia tak sanggup orang call. Betul ke? Anak kau kenapa? Pasal dia tak nak benda tu. Macam arwah abah saya dulu. Dia adalah Bilal dan juga orang agama di kampung kan. Dia pernah sakit gaut kan, kaki dia bengkak, dia tak pergi surau. Dia tak nak orang tahu dia kaki dia bengkak.
Dia pernah jatuh motosikal, pernah sekali jatuh motosikal pun dia tak nak beritahu orang. Jangan beritahu orang, senyap je. Seorang tahu, penuh rumah orang datang, tak berhenti. Yang itu abah saya tak tahan. Arwah abah saya tak nak. Macam itulah keadaan dia. Jadi sebab kadang-kadang keadaan tu kita kena hormati. Nak pula macam tadi anak orang lain. Termasuklah janin tau kat KB. Sebenarnya pasal janin ni pun saya nak share sikit sebab ada orang share. Pasal anak ni, tayangkan anak ni. Anak belum lahir pun dah tayang. Jadi macam mana dari segi hukumnya? Jadi kita akan kongsikan selepas ini. Tengok, SD selalu bantu saya bila kita nak berhenti rehat tau. Macam dia tahu-tahu je iklan dia nak masuk, ya. Itulah dia kan. Okey, baiklah kepada rakan-rakan FB semua, ya, kita mohon agar anda berikan maklum balas, ada soalan ke, dan tolong share bagi tahu kat semua orang. Ya, ini kita baru dah halfway ni, ya, dan semakin rancak, banyak lagi yang akan kita sentuh berkaitan dengan topik kita, sayangkan anak, tayangkan. Okey, kita berhenti rehat seketika, tapi jangan ke mana tahu. Jumpa lagi selepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali, hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda. Iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Okey, kembali lagi bersama kami di sini. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal bersama kami di dalam program ABSD. AB tanya, SD jawab. Okey, dan tajuknya topik kita hari ini ialah sayangkan anak, tayangkan. Jadi kita seronoklah sebenarnya nak lambai-lambai juga kepada rakan-rakan FB kita SD. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami, berikan maklum balas dan jangan lupa like akak, tunjuklah love sikit biar hati akak berbunga-bunga hari Jumaat ini kan. Maklumlah kan bila kita tak berada di mainstream, mana tahu ada orang lupa kat kita. Sedih SD. Okey SD. Baik, kita nak tinjau kalau ada. Okey, ni ada satu soalan ni tadi sebab kita cakap pasal cukur rambut ni, kan? Jadi ada satu soalan daripada Nur Adila Mat ni. Kata, Ustaz, kalau kita tak potong rambut anak tapi kita sedekah, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma tadi bila tanya tadi, apa yang sunnah yang biasa Nabi buat? Nabi, kalau Nabi memang dia potong rambut. Botakkan rambut tu, malahan ada orang tua-tua dulu kata, rambut itu yang dalam tu kotor. Jadi tu sebab kita mesin, kita buang dan mudah-mudahan akan tumbuh rambut yang lebih bersih, yang lebih baik kan. Jadi itulah kalau ikut amalan sunnahnya kita timbang berat rambut itu. Kemudian kita sedekah ikut kadar masa. Sedekah dapat pahala sedekah lah, tapi yang ni sunnah akikah tu. Sunnah akikah dengan sunnah potong rambut tu lain ya. Yang tu lain pula sunnah dia. Potong rambut sunnah dah. Kemudian kita timbang. Berat itu kita sedekah ikut nilai emas masa tu. Kita lebihkan daripada harga timbangan emas masa, dapatlah pahala lain. Wallahu a'lam. Okey. Baik, dan kita ada orang bagi air bunga. Nasib baik perempuan. Okey, ni SD Nurzanatul Amira, apakah hukum kita bergambar menampakkan perut sedang mengandung baby bump? Siap ada tu memang tunjuk perut sungguh ni. Nampak urat-urat ni. Nampak urat semua. Jadi dalam hal tu berdosa. Tengok simple. LG tengok Memang berdosa. Tak tengok. Saya tengok perut saya. Tak, hukumnya berdosa sebab kita mendedahkan aurat kita kepada umum. Malahan kalau boleh pergilah cari gambar tu balik, delete lah. Sebab dosa tu dosa warisan tu berterusan. Oh ni perut mak kau dulu ni. Kita dah masa tu umur kita dah 30 tahun, orang masih lagi tengok perut mak kita. Kan? Jadi tolonglah delete. Tolong delete. Benda-benda macam tu. Dan begitu juga tadi soalan yang saya kata tadi kan, orang yang menggemar dia tunjukkan dia scan kan. Dia scan 6G.
janin dalam perut, maka berdasarkan pendapat ulama secara keseluruhannya mendapati majoritinya memutuskan bahawa hukumnya tidak elok, tidak baik. Sebab apa? Dia yang bahayanya adalah dia boleh mengundangkan syak wasangka, boleh menyebabkan orang bersangka-sangka, boleh memfitnah. Malahan ada orang tu pula dia beranggapan ini pasal pula dia dibimbangi akan jadi benda-benda lain kan. Contohnya begitu juga organ dalaman juga organ dalaman manusia dalam tu pun dia nampak juga, bukan hanya itu saja. Organ dalaman manusia yang lain dekat situ. Jadi yang tu yang kita risau, takut akan membawa pada syahwat dan fitnah. Kau tengok patutlah perut dia besar, kau tengok tu lapis dia yang tepi tu. Bukan dia tengok baby, dia tengok lapisan perut kat luar tu kan. Jadi mana dia memang gemuk, bukan sebab baby kau tu. Nampak dia bergaduh. Nampak. Jadi salahnya salah kita. Jadi mana kata tapi tidaklah bermakna dia masuk dalam kategori aurat. Tak, dia tak masuk kategori aurat sebab dia tidak lihat secara langsung. Malahan janin tu bermaksud dalam perkataan Arab yang bermaksud disembunyikan, tersembunyi. Jadi bukan untuk ditunjuk-tunjuk. Kalau setakat kita nak scan, nak tengok kita baby kita, sudah tak payah nak masuk dalam Facebook, nak jajal alhamdulillah baby I sihat dalam perut hari ni, doakan tak ada apa-apa berlaku. Tolong tolong tu yang penting. Wallahu alam. Bunyi suara macam menyampah aje. Kan? Okey, SD, sekali lagi kita nak ajak rakan-rakan FB kita share seberapa banyak yang boleh, bagi tahu dekat rakan-rakan semua, ikuti sembang-sembang AB dan juga SD. Topiknya sayangkan anak, tayang-tayangkan. Okey. Tapi Kak AB, satu perkara tentang perut tadi, jangan ingat kalau kita tunjuk perut tak dosa, tapi kalau kita cover tak dosa. Tunjuk perut dosa. Kalau pakai baju tutup dengan kain tak dosa, sama juga sebab kita menampakkan bentuk badan kita. Itu betul. Sama. Yang itu pun kena hati-hati. Takut dia salah faham belakang. Dan selalunya bila dah tunjukkan perut, mereka akan buat pula baby shower. Kan? Inilah benda-benda kebaratan lah yang banyak sangat terikut-ikut. Yes. Dan lepas tu announce boy ke girl ke kan. Begitulah. Okey. Kita tinggalkan seketika tentang perkara tu. Ini saya nak buat pengakuan SD. Okey. Saya memang suka tengok baby. Memang saya suka tengok. Alah, to me kan, baby semuanya comel, semuanya cute. Jadi ada juga beberapa baby retis yang saya suka tengok. Okay. Dan mungkin juga di kalangan artis ni ada desakan daripada peminat untuk melihat anaknya daripada dia dilahirkan jadi membesar sedikit-sedikit dan daripada jalan jatuh gigi apa semua mereka nak ikuti. Jadi dalam situasi macam ni mungkin artis tu pun macam lah Kang kalau tak share orang kata sombong kan, ni fan dia selalu sokong kan. Jadi dalam situasi macam ni agak sebesalah juga. Kalau SD, pandangan SD macam mana? Pada saya dalam hal ini inna a'malu binniat. Setiap satu perkara bermula dengan niat. Niat kita apa? Mungkin niat kita kita cakap sebab peminat minta. Berapa ramai peminat minta? Adakah semua permintaan peminat maka kita kena penuhi? Adakah dengan kita tak tunjuk maka kita sombong? Adakah itu? Dengan tahap apa yang berlaku pada ini. Contoh kalau anak kita tu diculik, anak kita diambil, apa nilaian yang kita nak sebut lagi kalau pada kita kata bahawasanya lepas tu mula-mula kita juga sakit hati bila dia tu tunjuk lagi anak kau. Padan ke kau, anak kau dah kena ambil ke culik. Siapa susah sekarang? Kita juga sakit hati. Sebab pada saya kita nak tunjuk ni bukan sekadar nak tunjuk, tapi kita berkongsi kebaikan. Itu penting. Contohnya macam anak kita, dia boleh sebut abah, mak, mama, mami, umi, ibu. So kita share. Alhamdulillah tidak dapat dibayangkan betapa gembiranya saya bila anak dapat sebut umi kepada saya. Contohlah. Tetapi ada setengah orang dia kata, yalah engkau ada anak, kau tunjuklah. Kan? Lepas tu ada orang marah. Ada orang cakap. Kalau kau tak suka, kau janganlah tengok. Lah. Tu tak betul. Tak logik. Tak, ayatnya tu tak logik. Sebab, contoh ke AB, program kita, AB tanya, SD jawab. Dia dah tekan, maka dia kena tengok. Dah tengok, apalah dia cakap macam tu. Memang kena tengok dulu, baru dia menyampah.
Bukannya kalau dia menyampah, kemudian tengok tu datang kemudian. Tak. Masalahnya kita yang share, public kita tulis. Public untuk orang tengok. Maka kita buka untuk kritikan. Okey, minta maaf kita ada untuk sedikit masalah. Okey, SD, nanti kita ada masalah liputan sikit ni. Oh, liputan, okey. Yang mana kena ulang balik? Kena ulang balik apa yang kita cakap tu. Reverse balik. Tadi setakat mana tadi? Setakat mana tadi? Setakat yang kita cakap pasal apa? Dah lupa pula dah. Tak, saya cakap tadi, maksudnya dari segi kita tunjuk, bila dah jadi apa-apa, contohnya orang culik anak kita apa semua, masa tu marah. Lepas tu kita marah lah. Kalau kau tak suka, kau jangan tengok. Isunya, memang kena tengok dulu baru tak suka. Bukannya tak suka, tak boleh tak tengok. Kan? Boleh tak tengok, tak boleh. Sebab kena tengok dulu. Sebenarnya kita yang share, kita tekan settle dia publicly. Kita bukan letak private. Ada tujuan. Kita letak Instagram kita, orang nak, friend kita approve, kita buat private. Kemudian, kita marah pula orang komen. Kan? Lepas tu, mungkin kalau mana yang melampau, bolehlah kita ban, kita block dia. Tetapi pada saya dalam hal ni, apa yang kita isi. Itu sebabnya, kita ada 3 alat yang paling berkuasa dalam hidup kita. Yang perlu kita kawal. Pertama, apa kita fikir, apa yang kita cakap, dan apa yang kita buat. Apa yang kita buat ni, termasuklah apa yang kita postkan. So, kita kena hati-hati. Okay? Allah Alam. Okay. Jadi, kita bukan main tibai terus post apa-apa saja. Jadi, anda kena fikir dulu implikasinya. Ni buat saya teringat tau SD. Ada satu kes di mana si ibu telah menconteng lah. Dia conteng muka anak dia tidur. Mungkin dalam umur, tak tahu lah 7 ke 8 tahun macam tu lah. Dia conteng muka anak dia. Lepas tu dia rakam video kan. So bila anak dia bangun, anak dia tengok muka dia dah buruk, menangis, meraung. Dan ibu tu anggap ia satu bahan lawak. Dan dia telah post. Kalau saya ingat saya lah. Dia post video tu. Dan yang mana sambut baik, sambutlah kiki. Lawak lah tu lah kau tu. Kejut dia. Tetapi ada juga yang marah dan malah menegur kepada si ibu, jangan buat begitu sebab mungkin anak tu pun malu kan, dipaparkan pula di social media. Jadi mungkin niat tu hanyalah untuk bergurau tapi tak bertempat lah dengan menggunakan anak. Jadi daripada saya fikir kan satu benda lah. Kita manusia ni gemar ni lah. Bergemar fikir singkat lah. Manusia ni kan. Saya tak cakap sesiapa lah. Tapi secara general. Kebanyakan kita manusia kadang kita fikir keseronokan jangka pendek. Kita mungkin seronok dengan perkara itu. Tetapi kita tak tahu. Tengok contohnya Kak Abby Contoh Kak Abby. Anak Kak Abby buat macam tadi. Conteng muka dia. Buat apa semua. Kemudian dia nangis. Kemudian kita postkan. Sekarang saya nak tanya, yang post tu akaun siapa? Yang postkan ni, siapa akaun? Kak Abby kan? Kak Abby punya akaun. Okay, Kak Abby pun post. Kak Abby dah post, apa semua, okay. Sampai satu tahap, umur Kak Abby pun ketika umur mencecah 100 tahun, Kak Abby meninggal dunia. 100 tahun, cita-cita besar. Panjang umur ya. Panjang umur. Pada ketika itu, tiba-tiba rupa-rupanya, anak Kak Abby ni bukan cerita sebenar ni, contohlah anak Kak Abby di tempat kerja ada kawan-kawan nak tunjukkan video hari jadi dia. Sebenarnya hari jadi dia kita ada satu video, dia pun tunjuk rupa-rupanya salah satu video termasuklah video yang dia menangis muka kena conteng masa kecil, yang mana dia tak boleh terima, malahan dia dibahan sepanjang tahun oleh kawan-kawan dia. Dia diejek, diherdik, dan bukan semua orang boleh terima gurauan macam kita. Betul. Kita kena ingat. Malahan anak kita sendiri pun, anak kita antara anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, sembilan, 10, semua ada ciri-ciri berbeza. Ada seorang tu sangat sensitif. Malahan ada sensitif sampai dia takkan maafkan sampai bila. Contohnya, dia tak maafkan mak dia. Wah, mak dia dah kubur ni. Dia menangis, dia buka akaun tu, dia nak delete, tak boleh sebab akaun tu akaun mama dia, akaun mak dia. Nak cakap apa? Jadi dalam hal itu sebab saya kata, hati-hati dengan benda yang kita post kan. Alangkah baik kita share benda-benda yang baik. Malahan kebaikan itu di forward, retweet, di share semula, repost untuk benda-benda yang baik. Itu saham yang kita nak.
Buat apa kita nak share benda-benda yang tak baik kan? Macam sekarang, benda ni. Kita kongsikan ni. Mungkin kita dah dalam kubur, Kak Abby dulu dah dalam kubur. Tapi orang share lagi, Abby tanya, SD jawab. Abby ni siapa? SD ni siapa? Kan? Nampak ni? Cucu Suara kita lah Kak kena Abby tetap cerita. sama. Dia sampai mati suara dia sama. Dia kata nampak tu. Suara Abby. Contohlah kan. Contoh. Okey. SD, ada dua perkara penting yang akan kita sentuh ni yang mungkin akan dipersetujui, dan satu lagi mungkin ada yang agak sukar untuk diterima lah. Tak apa, kita akan kupas seketika nanti sebab kita nak berehat seketika, dan kita masih lagi mengalu-alukan rakan-rakan FB kita untuk share seberapa banyak yang boleh, ya, dan like kami, dan kalau nak bagi bunga kecil tapak tangan, tapak Sulaiman, akak tadakan, okey, nak bagi love pun tak, yang bunga-bunga tu personal message lah. Tolonglah bagi soalan. Tengok dah kena fitnah ya. Tak baik. Ini gurauan je. Okey, kita berehat seketika. Pastikan anda terus setia bersama kami sekembali nanti. Kurma Ajwa Alia ditanam di pekarangan Tanah Haram Madinah Al-Munawwarah. Ianya 100% asli dan organik, dibawakan khas kepada anda. Hadiah yang terbaik dipilih untuk grade premium dan rasanya tidak terlalu manis. Just nice. Sesungguhnya, pengambilan kurma adalah amalan sunnah yang sangat dituntut. Jadi, amalkan 7 biji setiap hari. Ia mempunyai banyak khasiat yang boleh anda nikmati daripada kurma Ajwa Alia. Antaranya, ia membantu memperkasakan sistem imunisasi badan, dan juga ia bertindak sebagai antioksidan untuk membantu mencegah kanser dan juga masalah jantung. Juga elok untuk wanita hamil dan menyusu badan, dan sesuai untuk anda yang ingin menurunkan berat badan. Bagi 500 gram kurma Ajwa Alia, ni dia 500 gram, harganya hanya RM70. Tapi kalau anda beli 2 kotak bersamaan 1 kg, harganya lagi murah, RM120. Tapi jangan berlengah-lengah, kena cepat-cepat tempah tau, sebab tawaran ini dibuka hingga hujung bulan sahaja. Okey, jadi anda boleh buat tempahan dalam keadaan segera dengan klik pautan yang tertera, ataupun anda boleh hubungi talian hotline kami 014 30 10 10 2. Kurma Ajwa Alia, dapatkannya hanya di IB Channel. Kembali lagi. Okey, baiklah. Dan kita mengalu-alukan kepada rakan-rakan FB kita yang mungkin baru saja menjengah di sini, ya, dan share, ajak ramai-ramai ikuti Bola Bicara kita berkaitan dengan topik menarik, sayangkan anak, tayang-tayangkan. Okey, SD, ini kita nak bacakan yang Mokda Uji ke? Okey, Mokda Uji ni kita bacakan. Mokda Uji ni dia mempunyai anak istimewa. Mokda memang suka tayang aktiviti dan perkembangan anak Mokda di FB. Ada juga kawan Mokda yang juga orang kelainan upaya menegur Mokda agar tak menayangkan anak Mokda di FB sebab dia kata dia dapat rasakan perasaan anak Mokda tu mesti malu. Mokda terpaksa memberitahu dan memperbetulkan kawan Mokda tu tujuan Mokda berbuat demikian hanya nak menunjukkan bahawa anak istimewa pun boleh buat seperti anak normal yang lain. Mokda juga nak menggalakkan, tu terbantu sikit kalau dapat kita dah ada tak? Okey. Tapi kita, SD dapatlah gambaran yang Mokda ni dia ada seorang anak syurga, ya, dan dia selalu paparkan aktiviti yang dilakukan oleh anak syurganya itu. Okey. Sekali lagi saya cakap dalam peristiwa hijrah Nabi sebut inna a'malu binniyat wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang buat sesuatu tu niat dia kerana Allah, niat dia kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, dan secara manfaatnya sesuai dengan apa yang dituju. Jadi apa yang boleh saya kongsikan, Mokda ni kena hati-hati. Bila dia tunjuk, betul dia nak tunjuk anak-anak dia walaupun dia kelainan upaya, dia boleh buat seperti mana orang lain buat. Tapi soalan dia, mestikah hari-hari
soalan saya tanya. Mm. Nak tunjuk anak kita boleh buat, tidak semestinya kita paparkan sehari-hari. Mungkin kita rangkumkan dalam satu video aktiviti anak kita, maaf yang ini, maka kita share, orang lain pun boleh buat. So nak tahu macam mana, boleh datang ziarah, tengok sendiri macam mana. Sebab bila kita share hari-hari, mungkin juga betul ada pandangan, ada betulnya pandangan orang tu kita tak tahu. Anak kita orang kelainan upaya mungkin dia menzahirkan cara dia berbeza. Dia mungkin tak selesa sebenarnya walaupun dia OKU, tetapi mungkin dia tak selesa. Dia pun ada hati dan perasaan dia sendiri. Jangan dipaksa-paksa. Mungkin anak tu boleh buat tapi sampai satu tahap kita kesiannya budak tu. Kan? Ada orang cakap, ya Allah kenapa dia tu tunjuk macam ni? Contohlah. Kita tak nak prasangka orang ni. Setakat kita nak tunjuk anak kita, alhamdulillah anak saya berdikari. Saya pernah tunjuk ada satu peristiwa saya pergi dia sebenarnya dia tak nak tunjuk pun. Tapi lala saya datang, saya tunjuk macam mana ada seorang budak dia duduk macam ni. Dia rupanya budak ni handsome sangat, cute sangat budak ni, umur 5 tahun. Dan anak ni ketika umur 2 tahun dia diserang dia ada kuman dekat kepala dia. Kuman kat kepala. Dia macam anak biasa, bila tiba-tiba dia pengsan tak sedar. Bawa pergi hospital, doktor detect ada nanah dekat kepala dia, ada kuman. Sebab macam orang tua dulu marah kan budak-budak main gemar, main makan selipar, makan pasir kan dulu kena pukul. Kotor lah dulu kan. Rupanya ada kebenarannya. Lepas tu operate sebanyak 7 kali dekat kepala ni, jahit, buka, keluarkan nanah. Operation berlaku di Singapura kan. Dekat Singapura, berlangsung di Singapura. Kemudian doktor dah cakap, you get ready lah. I tak tahu anak you boleh survive ke tak. Dan I target kalau dia survive pun mungkin dia akan buta sepanjang masa sebab dia melibatkan saraf dia. Dan akhirnya, alhamdulillah waktu saya jumpa anak ni, anak tu dah pun berusia 5 tahun. Tetapi anak tu duduk dekat macam ada satu kursi khas dia di Pontian ni, saya ingat. Jadi dia mula dia macam apalah tak payahlah, dia bukan nak tunjuk tapi alhamdulillah saya pun buat anak dia ni hanya boleh cakap macam ni. Dia nak kalau dia nak air, dia haus nak makan. Lepas tu kalau dia nampak ramai orang pun dia reaksi dia macam tu juga. Macam tu dia tak boleh cakap sebab saraf dia dah terganggu. Tapi alhamdulillah dia sihat. Mata dia mata dia pun boleh melihat dengan baik. Cuma dia terlantar, dia lumpuh, dia tak boleh bangun. Tapi badan dia sihat semua. Lepas tu dia hari-hari exercise apa semua. Kemudian tunjuk good, dia pun tunjuk good. Jadi nampaklah ketabahan ibunya ni sebagai yang membesarkan anak-anak dia, termasuk anak ni. Tetapi dengan dia tunjuk sekali tu pun kita dah tunjuk, oh hebat mak dia ni. Dia boleh jaga anak dia macam ni. Tak perlu tunjuk hari-hari pun. Tak perlu tunjuk hari-hari. Tetapi maknanya kita tahu, oh baguslah. Mana budak tu, baguslah, happy budak tu kan, okey. Jadi mana kita tak perlu nak sampai share hari, sebab bila hari-hari macam ni lah, dalam Islam ni satu je, apa-apa benda kalau melampau sifatnya jadi tak baik. Kalau pun satu benda kalau dibuat berlebih-lebihan jadi tak baik. Contoh, pakai kereta besar, hak kita tak ada masalah. Tapi kalau dah sampai 10 biji kereta kat rumah, sampaikan kena start hari-hari takut mati sebab bateri kop, tak ke jadi membazir. Contohlah kan. Contoh kita ada duit kan, tapi duit banyak tapi tak sekarang orang pun jadi hal juga. Cari duit sampai kan tak ada masa nak makan, kamu teruk sangat. Kan? Ataupun kita makan sendirilah. Bila boleh berlebihan, jadi senak perut. Jadi tak boleh nak tidur malam. Kan? Kalau terlampau tak makan pun susah juga, betul tak kan? Jadi macam itulah keadaannya. Tu ada soalan gitu. Okey, saya sebenarnya nak beranjak ke satu situasi. Boleh, silakan. Di mana ini tentang masakan, nak sebut ke tentang masakan? Sebab kita cakap pasal anak-anak, lah kita concentrate anak-anak je. Okey, misal katalah memang kita akui ada anak-anak kita ni dikurniakan Allah bakat, ya, dan mungkin asalnya hanya nak berkongsi lah, macam anak tu pandai menyanyi ke, di umur ada juga budak-budak kan seawal usia 3 tahun dah pandai membaca macam pembaca berita kan, lancar kan. Jadi itu antara bakat ataupun skill yang dia ada. Jadi ada juga ibu bapa dia nampak potensi bakat pada anak dia tu. Ish, rugi ni kalau kita tak kembangkan bakat dia. Jadi contohnya lah, ada juga bakat-bakat cilik di Malaysia ini, ya, dan dia diasah bakat tu seawal umur 5 tahun kalau tak silap saya.
seawal umur 5 tahun dan yalah ibu bapa dia lah yang akan merakamkan gelagat dia, bakat dia dan digilap ya, dan dia pun terlibatlah juga dengan mungkin dapat offer daripada TV ke radio ke macam tu lah, lebih kurang ya. Dan kanak-kanak ini bila dia semakin dewasa, dia semakin mengumpul ramai sangat pengikut, ramai sangat follower, dan kalau tak silap saya, salah seorang tu dia merupakan top YouTuber earner. Dia merupakan top YouTuber earner dan kalau tak silap saya terbacalah satu laporan yang mengatakan bahawa dia meraih pendapatan $100,000 sebulan. Jadi kalau dalam situasi macam ini, kalau kita nampaklah potensi pada anak kita dan kita boleh menjana pendapatan, meraih pendapatan daripada bakat tu. Dalam hal ini sebenarnya saya yakin masyarakat akan agak skeptikal lah. Benda ni mungkin ada pandangan anak pula. Orang tanya pula SD, orang mengharapkan jawapan yang orang kata bercenderung kepada semua orang jangan salah faham sebagai kita kena tengok benda yang baik baiklah, benda yang tak baik tak baiklah. Jadi pada saya dalam hal ini sebenarnya bakat ni bakat kurniaan Allah Taala, yang penting jangan lupa diri. Jangan lupa diri, dan juga begitu juga yang penting sentiasa dijaga batasan-batasannya. Macam saya sebut awal tadi, Nabi pesan dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Setiap perkara tentu ada batasan dia. Jadi dalam hal untuk menjana pendapatan, itu ruang dan peluang yang ada, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Cuma tinggal lagi pada saya hati-hati. Contohnya macam kita ada anak yang ada bakat. Kita share. Kita share. Contohnya KB mungkin ada seseorang tu dia ada anak. Anak dia ni pagi pukul 6 dia dah bangun. Dia solat subuh. Lepas solat subuh dia mengaji. Lepas mengaji dia pergi sekolah. Lepas tu dia ada join satu program kurikulum dia dengan cikgu dia menyanyi. Dia menyanyi lagu kan, macam kita tengok adalah anak artis yang saya kenal agaklah. Lepas tu bila dia balik pula dia pergi kelas mengaji Quran. Mengaji Quran, petang dia main macam biasa. Kemudian malam tu pula dia pergi ada kelas agama, dia ikut ayah dia pergi surau, pergi masjid. Kemudian malam pula dia rakam yang video tadi, yang mak dia rakam video. Okey. Dia rakam video satu tentang nyanyian. Dia nyanyilah lagu, tak salah apa-apa lagu nyanyi. Kemudian dia share, oh ramai cuba, baguslah budak ni. Tak sabar, besok nyanyilah lagu lain pula. Besok nyanyi ada orang komen macam tu. Tetapi ada juga komen yang akan keluar. Orang ni tak pernah tengok. Dia tak pernah tengok. Sekali dia tertengok. Tengok ayahnya, hello ayah dia menghadap anak tu menyanyi. Kan? Dia sudah record. Dia kata, daripada kau ajar anak kau menyanyi, baik kau ajar anak kau mengaji. Sedangkan yang daripada pagi sampai ke malam tadi ada banyak aktiviti-aktiviti lain yang dibuat. Nampak tak? Maknanya pertama niat kita dah settle. Tetapi kita mengundang sangkaan buruk pada orang, yang itu kita kena hati-hati. Itu sebab kita kena faham bahawa manusia dekat luar yang tengok ni bukannya semua yang ada hati yang bersih. Bukan semua orang yang akan lurus tengok, oh baguslah, sangka baik. Bukan semua orang. Dah nama pun manusia. Kan? Dia tetap, oh, dia dah ajar nak menyanyi. Kan ajar nak mengaji lagi elok. Kan? Contoh macam kita tengok isu baru-baru ni lah. Kalau saya boleh sentuh isu sensitif sikit lah. Macam isu mereka yang nak kata perempuan tak perempuan, lelaki tak apa-apa lelaki ni. Lepas tu dia share video. Bila dia share video, kan, dia share video, dia kata apa khabar semua, saya rasa saya nak kahwin dengan lelaki yang macam ni. Wah, dia pun lelaki. Masalah dia kata dia nak kahwin dengan lelaki yang macam ni. Tak sabar rasanya. Kalau you all nak datang tak kalau I kahwin besok. Jadi benda-benda macam tu yang kita share, kita jangan marah kalau orang kutuk kita. Kita yang mengundang benda tu. Kita sendiri yang ni. Jadi macam tu jugalah dalam hal ni. Pada saya, untuk mencari rezeki dengan YouTube dan apa semua, tidak ada masalahnya. Tetapi jangan sampai tahap kita menjatuhkan maruah diri kita. Jangan sampai tahap kita mengundang fitnah pada orang. Yang tu kita kena hati-hati. Sebab setiap post ni kalau dapat dikaji. Bila kita kaji, jadi makna kita buat tu kita dah ada jawapan lah. Orang cakap, kau ni, kau tengok orang bantai anak kau apa semua. Biarlah dia nak bantai lah. Itu jawapan orang yang tak tak bersedia.
Tetapi kalau kita kata tak adalah yang share tu, kita share tu lah satu sebab kita masa kita share tu sebab masa tu ada orang nak tengok, sebab kebetulan ada orang daripada Syarikat Production tu nak tengok. So kita ada jawapan dah untuk apa yang kita buat. Bukannya main buat lepas tu fikir kemudian. No. Kita kena fikir dulu sebelum kita buat. Itu sebab bila ada Liza Muaz Liza ni post makanan pula sedap-sedap. Macam mana makan, bagaimana perasaan bagi mereka yang tak mampu kan. So yang tu tak apalah, itu kita tunggu tajuk lain lah. Sebab tajuk kita kali ni fokus pada anak. Tapi still apa-apa pun inna a'malu binniyat. Tetapi kena ingat ada satu lagi. Kita tak boleh baca niat kita baik tak apa. Ingat, matlamat tidak pernah menghalalkan cara dalam agama kita tu, kita kena ingat. Wallahualam. Tadi bila dah sebut tentang makanan kan, saya selalu usik kawan-kawan lah. Kalau mereka post gambar yang menggiurkan, saya cakap saja je buat kempunan. Tapi memang saya gurau, tak ada apa-apa pun kan. Tapi macam SD katalah, bila dia jadi tatapan umum, macam-macam reaksi, ya, macam-macam prasangka pula yang akan timbul ya. Baiklah, dan kita nak tengok ada tak apa yang okey. Dan seperti mana anda tengok tadi iklan, okey tak? Saya berlakon tadi. Okey boleh. Okey. Jadi anda boleh dapatkan SD. Siap dapatkan ke rumah Ajwa kami kat link tu. Suara background dengan cakap masa tu sama. Sama Sama. Kan. Awak tak tahu kreatif director saya. Kurma Ajwa yang ditanam di Madinah Al-Munawwarah. Wah, nampak sangat. Nampak sangat bunyi Munawwarah. Sebutlah Munawwarah. Macam tu barulah ada bunyi. Training dulu. Ni Nur Adil Ahmad kata, dia kata baca soalan saya please. Dah baca tadi kan. Nur Adilah dah baca dah tadi. Yang tadi yang pasal dia potong rambut tapi tak sedekah tadi tu rasanya. Okey, kita dah baca, dia tak perasan kot Okey. Baiklah, jadi dalam erti kata lain, sebenarnya sebelum kita nak post apa-apa memang kita kena berfikir dahulu. Okey, ni SD ada soalan yang sangat impact lah bagi saya. Okey, saya pernah terbaca artikel, terlebih kongsi gambar anak di media sosial undang jenayah pedofilia. Dan kalau kita masih ingat lagi pada tahun 2016, ya, seorang pedofil warga Britain yang telah pun dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, nama dia Richard Huckle. Antara perkara yang saya sangat tak boleh brain lah masa tu, sebab dia ni dah berada di negara kita untuk beberapa tahun, dia dah cabul dah 200 kanak-kanak Malaysia on the pretext of bertugas sebagai guru bahasa, dan dia telah pun melakukan 71 penderaan seksual ke atas kanak-kanak Malaysia, tapi dia ditangkap bukan di sini, dia ditangkap di Britain. Okey, dan ini antara perkara yang sangat-sangat kita khawatiri. Lagi pula bila kita paparkan macam SD kata ni dah balik dah sekolah, nama sekolah ada, nama penuh anak pun ada, ya, ada sekolah sesi pagi ke, petang ke, dan sebenarnya wujud, kalau anda mungkin ada yang tahu, mungkin tak tahu, ada laman web yang dinamakan dark web. Dark web ni dia kumpul gambar-gambar kanak-kanak, gambar-gambar yang dia akan jadikan gambar-gambar lucah. Jadi ini juga satu kebimbangan kita ya, SD. Anak-anak kita mungkin menjadi mangsa pedofilia. Betul. Jadi kalau saya boleh cakap untuk makluman semua, kes pedofilia ni pada siapa yang tak tahulah, pada siapa, ramai yang mungkin yang nak pula makcik Jah tentang kampung tu, nak pedofilia ni pula menatang itu kan. Orang yang mempunyai imajinasi dan keinginan seksualnya kepada kanak-kanak. Kan, kanak-kanak. Jadi benda ni dia bermula dengan melayan budak tu dengan baik, dia bagi makan, malahan ada yang sampai membawa kepada pembunuhan, ada juga. Selepas dia bunuh sebab dia nak tutup jejak dia, yang tu. Malahan ada yang kanak-kanak yang sampai hari ni tak tahu kat mana kedudukan dia. Tuan-tuan, bila saya share ni, saya harap semua tahulah kenapa saya beritahu, kenapa kita kena belajar. Bukan semua benda kita boleh share pasal anak-anak kita, kena hati. Dia bukan kira anak lelaki nak perempuan, tak kira gender. Dia memang itulah tekanan yang boleh diberikan. Malahan saya nak share, baru-baru ini berlaku satu kes. Yang mana seorang anak yang sangat ceria dan sangat periang dihantar ke sekolah tahfiz. Dan bila duduk di asrama, macam dia senyap. Ayah datang dia senyap, dia tak nak ni.
rupa-rupanya budak ni telah pun dicabul. Telah pun ni mangsa yang mana dia suruh macam-macam benda buat. Termasuklah itulah macam ialah yang tak boleh nak dibayangkan lah yang dipaksa. Maknanya seorang guru di sana yang lelaki telah pun menjadikan anak ni sebagai alat pemuas nafsu seks dia. Jadi anak ni berumur 14 tahun. Jadi keadaan ni lah sebenarnya yang kita kena hati-hati, sebab punca ni ada macam-macam. Ada kebanyakan orang ni yang pedofilia ni bukannya orang yang tak ada kerja merhati budak ya. Dia ada career. Ada yang engineer, ada yang lawyer, ada yang doktor, yang ada career yang sangat hebat. Mereka ada kemampuan kewangan yang sangat tinggi. Tapi dia ada masalah-masalah tertentu. Malahan kadang-kadang dia tidak terangsang dengan isteri dia, tapi dia terangsang dengan kanak-kanak. Kan? Dia jadi kadang-kadang ni kadang berpunca rupa-rupanya ada banyak benda yang lead dia ke arah itu. Antaranya adalah masalah mental. Jadi akhirnya dia ada satu imajinasi seksual yang sangat melampau dan dia terdedah dengan seksual video-video yang tidak baik yang juga dikongsi dalam dark web dan juga video-video. Jadi kadang-kadang inilah sebenarnya kita perlu berhati-hati, sebab daripada situlah kadang-kadang dia akan mencari. Sebenarnya dia akan mencari apa tau? Dia akan cari anak-anak yang comel, anak-anak yang tak mengerti apa-apa. Jadi itulah yang akan dibawa daripada mula sampai habis. Yang tu yang kita takut sebenarnya. Jadi hati-hati, sebab itulah dalam media sosial ni memang betul akaun ni kita. Jadi gunakan kebijaksanaan kita untuk mengawal. Guna kebijaksanaan kita untuk memastikan bahawa apa yang kita kongsikan adalah sesuatu perkara yang benar-benar memberi dan ada nilai suai manfaatnya kepada masyarakat. Jangan sekadar kita share sebab kita ni. Kita ingat, dulu kita memang boleh tapis nak keluar TV1, TV2, TV3, Astro. Ada tapisan. Tetapi kini dengan media sosial tidak ada tapisan lagi. Dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Jadi berhati-hatilah dengan apa kita kongsikan, sebab sebenarnya pedofilia ni dia nampak ruang dan peluang. Dia cek, dia tengok, lepas tu dia tengok anak-anak. Saya pernah tengok sendiri kat ABA. Ketika anak saya dulu belajar dekat sekolah agama dulu waktu dia sekolah rendah. Bila saya balik kerja, saya ambil dalam pukul 5 lebih macam tu, ambil dia balik. Malah kadang saya terlewat pukul 6 saya ambil anak saya tengok ada anak sampai tertidur dekat pagar. Saya bayang kalau anak tertidur dekat pintu pagar sekolah yang lambat diambil oleh mak ayahnya ni. Saya fikir kalaulah ada orang tak bertanggungjawab yang ambil peluang itu, yang tu yang paling kita takutkan sebenarnya. Itu sebab saya selalu pesan, saya terus sampaikan kepada pihak sekolah, minta pengawal keselamatan tolong jaga keadaan macam ni, jangan biarkan anak tidur macam tu. Mungkin ada ruang menunggu yang lebih selamat, bukannya dekat luar keadaan berlaku apa-apa kemalangan dan sebagainya. Yang tu yang kita tak nak. Jadi hati-hatilah. Dan kes pedofilia ni saya difahamkan bukannya dua negara, seluruh negara mencatat kes yang sangat tinggi sebenarnya. Sangat tinggi, bukannya setakat kes-kes terpencil, memang banyak. So tolonglah berhati-hati. Wallahualam. Dan sebagai ibu bapa juga kita kena pesan kepada anak-anak SD, bukanlah kita jadikan dia sebagai bahan paparan, tapi kita kena ajar juga tentang sentuhan yang tak boleh, kan? Sebab ada juga di kalangan ibu bapa dia agak macam mungkin malu kot nak bagi tahu kepada anak-anak, dan kebetulan lah sedang kita berbicara ni kan, saya teringatlah apabila anak kita tidak diajar tentang alat sulitnya, nama yang betul. Jadi bila perkara ni dibawa ke mahkamah, dia tak jadi kes. Contoh sekadar contoh. Bila dibawa ke mahkamah untuk berceritalah apa yang berlaku, jadi si anak telah menyebut, perempuan, dia telah menyebut alat sulitnya bunga. Jadi bayangkan bila orang tu tengah nak type bunga, jadi secara teknikal si pencabul tu free, bebas. Jadi ni kira macam lari sikit lah tajuk, tapi sekadar nak berpesan lah kepada ibu bapa. Sebenarnya yang ini yang kes-kes yang terlepas ni segi istilah technical term ni adalah dia tidak ada corroborative evidence. Corroborative ni maknanya bukti-bukti yang menyokong. Sebab kadang-kadang dia tak ada bukti video, dia tak ada bukti gambar. So dia betul-betul solely kepada keterangan
mangsa. Case So range. keterangan mangsa bukan hanya kes cabul perifilia saja. Kes rogol sendiri pun sebenarnya bukan satu perkara yang mudah untuk pembuktian. So maknanya kita ambil lah kata-kata orang tua-tua dulu kan. Berhati-hatilah sebelum kena kan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi biarlah kita cegah benda tu sebelum berlaku. Sayang keluarga kita. Jadi jaga-jagalah benda yang kita nak postkan kepada orang ramai. Hati-hati. Dan juga kita berpada-padalah kalau kita nak posting yalah tentang anak kita. Sebab saya tengok, sebenarnya saya takut tau SD bila saya baca netizen kan. Contohlah macam artis ni, dia memang tonjolkan anak dia lah. Dan anak dia agak besar. Jadi orang akan sebutlah kata-kata macam buruk lah, entah apa. Saya pula jadi takut. Saya tak nak baca lah, saya tak nak baca. Saya pun dapat sekali sikit kan, daripada cemohan dan kata-kata yang sedemikian. Jadi dalam erti kata lain, kita sebagai bapa, dalam pada kita nak share kegembiraan dengan kita menjaga anak kita, kecomelan dia, tapi kita kena ada kena ada batasan lah. Setakat mana yang kita boleh share dan setakat mana yang kita simpan lah untuk private album kita. Betul tak SD? Okey, baiklah. Dan kita sebelum kita akhiri bual bicara kita ni, ya. Jadi kita nak tengoklah juga SD, kalau ada audience kita, antaranya kita nak menyapa ni ada Ana Danish, lepas tu kita ada siapa? Salidawati. Okey. Tolong bagi feedback, suka tak dengan tajuk, dengan program kita ni, sebab saya sangat menghargai kalau ada feedback. Macam SD kita letak dekat tepi sebab dia dah pro. Janganlah macam tu. Komen betul, semua. Komen lah. Bagus bercakap, tak bagus bercakap sebab kita nak improve. Kita akan share topik yang menarik setiap minggu. Jangan risau. Betul. Saya dengar kalau ada anda komen, nak sarankan apa-apa topik pun boleh juga. Apa dia? SD? Ada yang komen, dia kata seminggu sekali tak cukup. Dia kata, nak dengar suara Kak Amy selalu. Dia kata. Yelah tu. Okey, jadi kepada anda yang dah mengikuti sembang-sembang kita ni tentang topik sayangkan anak, tayang-tayangkan, terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi insyaAllah setiap hari Jumaat 4 hingga 5 lah sekitar. Dan mungkin waktunya akan tukar sebab kita nak masuk puasa kan bulan puasa pula tu kan. Lagi berapa hari kita nak puasa? Bulan puasa kita buat aku tiga. Sebab SD nak masak. SD sibuk masak. Bukan, saya bulan puasa lagi teruk jadual saya. Ya. Oh, you ke? Tapi tak apalah, sekarang ni dah lock untuk. Sebenarnya. Tapi untuk ABSD ni kita kena siap. Dan kemudian mungkin kita akan buat juga kat AB kita akan buat rakaman untuk Syawal. Mungkin kita buat rakaman awal supaya orang boleh tengok juga pada hari raya kan. Cik, belum apa-apa ada cerita Syawal. Ni. Last. SD last. Mari kita raikan soalan daripada Mio. Mio lelaki kan? Mio. Katanya, boleh tak kalau kenduri cukur rambut beramai-ramai? Boleh, kenduri lah. Dan memang nama pun kenduri, memang beramai-ramai. Tak ada orang kenduri seorang. Kenduri memang beramai-ramai. Cuma dari segi sunnahnya, dekat situ sebenarnya yang kita dapat sunnahnya cukur rambut satu. Kemudian kita selawat zikir tu satu, Alhamdulillah. Kemudian satu lagi kita sedekah makan bagi orang makan tu satu, Alhamdulillah. Jadi kita bagi makan, kalau boleh janganlah kekah kan. Daging kekah lagi baik kan. Lagi baik. Okey, dan tadi kita dah sentuh macam-macam aspek berkaitan dengan topik kita sayangkan anak, tayang-tayangkan. Dan kita ni termasuk SD juga, saya juga, kita ni semua netizen. Jadi dalam erti kata lain, dalam pada pihak sana mungkin yalah dia paparkan anak dia mungkin berlebihan, kita pun tak usahlah menggunakan kata-kata kasar SD, mungkin kita boleh tegur sangka dengan baik berhemah je. Sangka baik. Bersangka baik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Macam tu ada kawan kami ni Rahmat Ahmad. Dia pun selalu berkongsi tips
ya bagaimana antaranya anak dia suka main netball. Jadi dia berkongsilah tentang tips-tips untuk mengasah bakat anak tu bermain netball. Jadi nampaknya setakat di sini saja yang sempat kita bualkan tentang topik kita. Minggu depan mungkin kita akan anjak masa kita. Nanti kita akan maklumkanlah. Kalau SD setuju, kita kau tim Kau tim Baik. Okey. Okey. Dan tajuknya mungkin kita akan menyentuh tentang ni kira macam kubur masing-masing. Apa dia? Kan bila ada sesuatu berlaku, ada orang berikan komen, orang tu akan berkata, relax kubur masing-masing kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi tajuk dia apa? Itulah tajuk dia. Jangan tepikan. Jangan jaga tepikan orang. Janganlah main tajuk kubur je. Alah SD, you read my mind. Okey, jadi tu dia. Jangan jaga tepikan orang, kubur masing-masing. Itulah the topik kita untuk minggu depan insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada SD sudi bersama untuk siaran kali ini, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, dan kita akan maklumkan kalau ada pertukaran masa, kita mungkin akan anjakkan dan juga kepada rakan-rakan FB, sebarluaskan, bagi tahu kat semua orang, dan juga anda boleh lihat sebenarnya rakaman Okey, SD. Mungkin SD tak heran lah, tapi saya heran. Kita ada 500 like. Yes, sekejap saya nak tengok kita ada berapa like. Kita ada berapa like ni nak tengok. SD bisa ribu-ribu, kita ratus je. Kita rat-rat je. Tak lama lagi, tak lama lagi ribu lah tu, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baiklah. Okey, sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada kami, dan apa jua kekurangan dan kelemahan insya-Allah kami cuba perbaiki ya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih Di. Salam.